Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni. Uh, tentang bab tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pagar atau sekitar tauhid. Dan penutupan pintu-pintu syirik bab ke-5. Jadi Nabi jaga sungguh-sungguh pagar dah. Pagar tauhid ni sekitar tauhid jaga molek, dia tutup pintu-pintu syirik. Syarah kitab tauhid ma ja'a fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, himat tauhid wa saddihi turuq syirkiyah. Tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pagar ataupun sekitar tauhid. Pagar atau sekitar tauhid jaga molek, dan tutup molek pintu-pintu syirik. Lihat Dr. Firanda CMA dah. Syarah. Sebelumnya ada bab yang mirip dengan bab ini. Itu bab ma ja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Bab ke-21 tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sisi tauhid lah. Sebelum ni bab ni bab lebih kurang lah. Himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Janabat tauhid, sisi tauhid. Perkara-perkara tentang tauhid lah. Ada perbezaan antara kedua bab inilah. Perbezaannya adalah pada kata janabah dah, sisi apa? Sisi adalah bahagian dari tauhid lah. Janab adalah bahagian tauhid. Adapun hima, pagar atau sekitar, bukan bahagian daripada isi kandung, substansi tauhid lah. Isi kandung. Akan tapi dia hanya sebahagian sekitar tauhid lah. Itu bezanya. Janab ni benda tauhid sungguh lah dah, isi kandungan tauhid. Tapi kalau hima ni sekitar lah, pagar atau sekitar, bukan tauhid lagi, tapi takut terlibat dengan masalah tauhid lah. Akan tapi dia hanya bahagian sekitar tauhid. Perbezaan ini dibahas agar tidak terjadi salah faham seakan-akan bab ini terulang semula lah. Mula-mula tidak dah. Sebenarnya kedua bab ini berbeza. Agar lebih jelas, perhatikan perbandingan tentang dua hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab dalam dua bab tersebut. Pertama, pada bab sebelumnya, bab 21, Syekh Muhammad bin Al-Wahhab membawakan hadis la taj'alu buyutakum qubura wal taj'alu qabri 'idan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai hari raya. Dah. Hadis raya Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Kedua, adapun pada bab yang ke-5 ni, hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab adalah tentang larangan Rasulullah kepada para sahabat yang mereka berkata kepada Nabi, na anta sayyiduna sallallahu alaihi wasallam dah, anta sayyiduna, engkau adalah sayyiduna kami, pemimpin kami dah. Jadi bab hak ni 5 bab kita tengah bincang ni, ia tak terus pada kubur lalu, tapi kita sayyiduna dah. Benda tidak syirik, asal-asal je dah, tapi ya takut telajak. Nabi sekat awal-awal lagi. Persamaan antara kedua hadis ni adalah kedua-duanya sama-sama sarana, sama-sama membawa yang mengantar kepada syirikan. Yang pertama, boleh mengantar seorang kepada pengagungan terhadap kuburan, sehingga boleh menyebabkan kepada menyembah penghuni kubur, atau memiliki keyakinan tertentu kepada penghuni kubur. Semakin kuat, semakin besar. Masa hidup dia kodi lagi, dah biasa, lemah lagi. Dia jadi ahli kubur, dia mati tu jadi macam Tuhan dah. Boleh minta hajat. Adapun yang kedua, boleh menghantar pada sikap berlebihan kepada Nabi SAW, sehingga meninggikan Nabi SAW dari kedudukan yang sesungguhnya. Jadi kedua tu lebih dekat lah. Dah. Boleh sekat perkara yang mudah jadi syirik lah. Terus jadi akad Tuhan. Tapi hal ni tak lagi. Tapi akad lebih lah. Bab kena pelima ni akad lebih sikit Nabi tak boleh lah. Adapun perbedaannya adalah bahawa hadis pertama menyebutkan perbuatan yang hukum asalnya adalah haram. Jadi hukum dia hari terus. Kalau bab memula bab 21 dia. Iaitu tidak boleh seorang beribadah di kuburan, dan dilarang menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai tempat perayaan dengan sering mendatangi kuburannya, walaupun tidak dengan maksud syirik pun hari dah. Dia beribadah di kubur walaupun tidak syirik. Dia boleh jadi hari dah sekat awal-awal dah. Sebagai tempat perayaan pun tak boleh.
Adapun hadis kedua, maka ia menyebutkan sebuah perbuatan yang hukum asalnya adalah boleh. Hadis kedua pula sebut Sayyiduna tu boleh mana nak. Ulama pun kata boleh. Sayyid ni. Ada kata boleh baca sembahyang, ada kata boleh, tak apa. Yang penting kata boleh lah. Luas maya tu tak ada khilaf. Ni boleh berlaku dah. Sayyidina Rasulullah boleh berlaku dah. Jadi tak ada masalah asal-asalnya. Jadi hadis pertama menyebutkan perbuatan yang langsung bersinggungan dengan syirik. Dah betul-betul boleh jadi syirik tu. Adapun yang kedua, perbuatan yang tidak bersinggung langsung, tidak terus terlibat langsung dengan syirik. Artinya pada hadis kedua, Nabi SAW bukan hanya melarang seorang dari menuju kepada kesyirikan. Bahkan Nabi SAW juga melarang dari jauh untuk menuju kepada syirikan. Jadi perkara hak jauh pun boleh jadi syirik juga. Nabi sekat awal-awal. Di luar bak syirik dah, di sekitar pagar luar kan dia bicara dah. Pada asalnya perkataan seorang anta sayyidina, engkau adalah sayyidina, pemimpin kami, diperbolehkan, asalnya boleh. Akan tetapi Nabi SAW melarangnya juga kerana beliau khawatir boleh menghantarkan seorang kepada kesyirikan juga. Jadi bab ini adalah penekanan dari bab sebelumnya, bahawa bab ini lebih kuat pelarangannya dari bab sebelumnya dah. Jadi lebih kuat. Maksudnya itulah. Awal bukan kuat, maksudnya lebih awal lagi dah sepatutnya jadi syirik. Dari Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu berkata, dia adalah seorang sahabat yang dia memiliki seorang anak yang bernama Muttarif bin Abdullah bin Asy-Syikhir. Yang ia adalah seorang tabi'in. Muttarif bin Abdullah bin Asy-Syikhir sering disebutkan namanya dalam masalah fiqh, yang terkadang beliau memiliki pendapat tertentu. Yang terkadang sepakat dengan para ahli fiqh dan terkadang menyisih mereka. Datuk Fakih jugalah. Dari Abdullah bin Syakir radhiyallahu anhu, dia berkata, dari ayah dia ni, anak dia tak fik tabi'in tak fik Abdullah bin Syakir, sahabat lah. In talaqtu fi wafdi bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyidina faqala as-sayyidullah tabaraka ta'ala qulna wa afdaluna فضلا وعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. Aku datang bersama satu delegasi Bani Amir. Bani Amir. Ya, pada tahun 9 Hijrah, setelah Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, kemudian beliau kembali ke kota Madinah. Kemudian beliau banyak menjamu banyak tetamu yang datang untuk masuk ke dalam agama Islam. Tahun 9 Hijrah ni ramai lah masuk Islam dah. Lepas takluk Mekah, lepas Hijrah dah. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong ramai. Surah An-Nasr ayat 2. Sebelum itu tidak ramai dah. Lepas tu ramai dah. Maka banyak orang-orang yang datang secara berbondong-bondong datang ke kota Madinah untuk bertemu dengan Nabi SAW, mempelajari lebih dalam tentang Islam. Dan untuk menyatakan keislaman, mereka pakat mengaku nak Islam belakalah, sehingga pada tahun tersebut ialah yang dikenal dengan nama Amul Wufud. Itu tahun datangnya para utusan delegasi dari berbagai-bagai macam kabilah kepada Nabi SAW. Tak payah cari, dia mari dah. Sebelum tu kena dakwah, kena pergi jumpa belakang dah. Lepas tu tak lagi. Dah pasal mengalahkan satu kerajaan Mekah lah, kafir Quraisy tu. Menyebutkan waktu tunduk belakang lah, Amul Wufud. Dah. Mari delegasi lah. Okey, habis lah. Jadi mana? Aku datang bersama satu delegasi Bani Amir kepada Rasulullah SAW. Kami berkata, engkau adalah Sayyidina, pemimpin kami. Maka beliau bersabda, Sayyid yang sebenarnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kami berkata, engkau adalah yang paling mulia di antara kami dan paling memiliki kemampuan di antara kami. Dia bersabda, ucapkanlah semua dan sebagai kata-kata yang wajar bagi kalian, dan janganlah kalian tergelincir oleh syaitan. Hadis Abu Daud dengan sanad yang baik. Jadi Nabi ni napuk, seolah napuk dah nak over dah. Nak over lah. Nak over ni takut melampau dah. Syaitan masuk ke dalam aliran darah kalian sehingga kalian digelincir oleh syaitan masuk ke pak dah. Lepas tu dikatakan oleh Anas
Al-Walid radhiyallahu bahawa ada sebahagian orang berkata, Ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina wa sayyidana wa ibna sayyidina. Faqala ya ayyuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum asy-syaitan. Ana Muhammadun Abdullah wa rasuluhu. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Jadi Anas bin Malik dia kata apa bahawa ada orang katalah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai orang yang paling baik di antara kami dan putera orang-orang terbaik di antara kami, wahai pemimpin kami dan putera pemimpin kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia sekalian, ucaplah kata-kata yang wajar sahaja bagi kalian. Nah, dan janganlah sekali-kali kalian disesatkan oleh syaitan. Jangan melampau lah. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Aku tidak senang kalian mengangkatkanku melebihi kedudukanku yang telah diberikan oleh Allah kepadaku. Jadi hamba Allah dan Rasulnya satu darjat yang tinggi lah. Bukannya Nur Muhammad. Pada terlujuk ke apa dah. Tu tak suruh akad Nabi jadi Tuhan. Belakang tu ajaran tu dah. Ajaran Syiah Ismailiyah mana dah. Batiniyah. Hadirat Nasai dengan sanad Jaid. Syarah dalam hadis Abdullah bin Syikhir. Nah, dijelaskan bahawa ada sebahagian orang yang datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan anta sayyiduna. Engkau adalah sayyiduna pemimpin kami. Sehingga Nabi menjawab perkataan mereka dengan mengatakan sayyid yang sebenarnya adalah Allah Tabaraka Ta'ala. Seakan-akan Nabi SAW mengingkari perkataan mereka tersebut. Begitu juga dalam hadis Anas bin Malik yang menjelaskan bahawa ada sebahagian orang yang berkata wa sayyidana. Engkau adalah sayyidina, pemimpin kami sayyidina. Kemudian Nabi SAW juga menegur mereka dengan berkata, dan janganlah sekali-kali kalian disesatkan oleh syaitan. Pujian yang mulia kepada beliau adalah ucapan hamba Allah dan utusannya. Hak tu paling mulia dah. Ingat kau apa? Sayyid, hamba Allah dan utusannya paling mulia. Juga beliau tidak suka untuk diberikan kedudukan lebih dari apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Dalam hadis Anas disebutkan bahawa pujian terbaik untuk Nabi SAW adalah dari dua sisi. Pertama sebagai hamba Allah. Waktu terbaik pujian terbaik. Maksudnya Nabi SAW adalah orang yang terbaik yang merealisasikan atau mewujudkan peribadatan atau penghambaan kepada Allah. Jadi orang terbaik beribadah ni, hanya jadi hamba Allah ni Nabi lah. Tidak ada seorang pun yang boleh beribadah seperti ibadahnya Rasulullah SAW. Disebutkan bahawa beliau ketika beribadah hingga kakinya bengkak dan pecah-pecah. Itu terbaik ni. Bukan jadi tak wali tak kebaga apa bukan lah ni. In kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqumu liyusalli hatta tarimu qadamahu aw saqahu fayuqal lahu fayaqul afala akunu 'abdan syakura. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk mendirikan salat malam hingga tampak bengkak pada kaki atau betisnya. Bila dimintai keterangan tentangnya, maka beliau menjawab, apakah memang tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Tak patutkah aku jadi hamba yang bersyukur? Gitu lah. Hadis riwayat Bukhari nombor 1130. Oleh kerananya dalam ayat ni Allah SWT banyak muji Nabi SAW dalam keadaan yang genting sebagai hambanya. Dah. Contohnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan pada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran. Itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 23. Dalam keadaan genting, Allah SWT menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang terbaik. Contoh yang lainnya adalah dalam kisah Isra' Mi'raj. Ketika orang-orang musyrikin mencela dan mengingkari Isra' Mi'raj Nabi SAW, maka Allah SWT mengatakan, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Isra ayat 1. Sebagai Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasulullah, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terbaik dan penutup para Nabi, di mana beliau pernah sampai
ke tempat yang tertinggi, iaitu Sidratul Muntaha. Nabi pernah sampai dah. Orang lain tak sampai dah. Di mana pintu syurga tidak akan terbuka kecuali beliau membukakannya. Di mana Allah menggandingkan ketaatan kepadanya, kepada Allah, dengan ketaatan kepada Rasulnya. Bahkan Allah bersumpah dengan umurnya. Sangat banyak pujian Allah kepada Rasulullah SAW sebagai hamba dan sebagai Rasul. Inilah yang diakui oleh para sahabat. Sehingga mereka ketika memanggilnya, maka dengan panggilan Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Mereka tak memanggil beliau dengan sebut Sayyid, Ya Sayyidina. Jadi mereka tak suka, dia minta panggil Ya Sayyidina. Nabi kata Ya Rasulullah. Wahai pemimpin kami, bukan, tapi Ya Rasulullah. Kerana mereka milih memanggilnya dengan pujian terbaiknya, iaitu Abdullah dan Rasulullah. Itu terbaik. Okay, pujian terbaik untuk Nabi ialah Rasulullah, Rasul utusan Allah, ataupun Abdullah, hamba Allah. Hukum mengucapkan Sayyidina untuk Rasulullah SAW. Terdapat khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama, hukumnya makruh. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Syikhir dan hadis Hanas yang sedang dibahaskan. Di mana ketika ada yang mengatakan kepada Rasulullah, Anta Sayyidina, engkau adalah Sayyidina pemimpin kami, maka Nabi beliau menjawab, As-Sayyidullah Tabaraka wa Ta'ala. Sayyid sebenarnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis ini terjadi pada tahun 9 Hijrah. Ini menunjukkan bahawa hadis ini terjadi di waktu dekat dengan wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga dalil sebelumnya yang membolehkan pengucapan Anta Sayyidina kepada Rasulullah SAW semuanya mansukh. Sehingga hukumnya menjadi makruh. Dalam pendapat ini juga terdapat perbezaan pendapat pula. Makruh ni bicir pula. Ada makruh secara mutlak, kata. Ada makruh jika diucapkan di hadapan Nabi SAW saja. Lain tak apa dulu ya, tak boleh. Kerana Nabi SAW mengingkarinya kerana mereka memujinya di hadapannya lah. Sehingga ketika memuji Nabi SAW dengan sebutan Anta Sayyidina tidak di hadapannya, maka itu tidaklah menjadi masalah. Tidak jadi makruh. Ini pendapatnya kata makruh. Lihat Fathul Bari Ibn Hajar juzuk kelima muka 179 hingga 180. Okey. Lepas tu pendapat kedua boleh. Dah. Pendapat kedua boleh. Ini adalah pendapat yang kuat. Pendapat kata boleh, tak boleh. Saya nanti kata boleh berlaku. Ini pendapat lebih kuat lah. Mengikut Syekh ni lah. Dalil akan bolehnya sangatlah banyak. Dalil Al-Quran sendiri yang menunjukkan bolehnya menggunakan Sayyid di antaranya firman Allah SWT. Wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Dan kedua-duanya Nabi Yusuf dan Zulaikha mendapati suami wanita itu di muka pintu. Surah Yusuf ayat 5. Firman Allah SWT. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. Kemudian Jibril memanggil Zakaria sedangkan ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab, katanya, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, yakni Yahya lah, anak Zakaria ni, yang membenarkan kalimah yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang yang soleh, orang yang baik. Laqad Surah Al-Imran ayat 39. Dari hadis sabda Nabi SAW, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah pemimpin anak Adam dan aku tidaklah sombong. Hadis ni. Hadis riwayat Ibnu Majah 4338. Albani mensahihkan hadis ni. Dan sabda Nabi SAW tentang Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar sayyidan kuhuli ahli jannah. Abu Bakar dan Umar pemimpin para orang tua di syurga. Di masalah ni lah. Sabda Nabi SAW tentang Hasan Husain. Al-Hasanu wal-Husainu sayyida syababi al-jannah. Hasan Husain pemimpin para pemuda di syurga. Hadis Hafiz 9 ni, kalau ikut mana asli memang masalah lah. Hadis Ibn Najah Albani sahih hadis ni lah. Hafiz 9 ni Ibn Majah 112 dah. Albani mensahih hadis ni. Hadis lain tak ada. Tapi mana asli ada kritik. Sanad ni dari segi sanad, dari segi riwayah dan dirayah ni. Mana ada syurga ni pemuda, pemudi ni. Orang tua orang tak ada ni. Pimpin orang tua macam mana ada pimpin orang tua ni. Sedangkan ada Nabi lagi dah. Nak jadi pemimpin kan lepas tu orang muda pula. Hasan Husain mati tua dah. Walaupun dulu kecil ni. Nak jadi pemuda kan yang umur 60, 80, 90 mati dah. Mati umur tua dah. Pemuda kan jadi payah. Tak betul lah. Dirayah tak betul lah hadis ni.
Okey, lepas tu sabda Nabi SAW, Qumu ila sayyidikum. Bangkitlah kalian pada pemimpin kalian. 10 ni. Hadis riwayat Bukhari nombor 342. Lepas tu sabda Nabi SAW kepada Bani Salamah. Man sayyidukum ya Bani Salamah. Siapa pemimpin kalian wahai Bani Salamah? Hadis riwayat Bukhari dalam Adab Mufrad nombor 296. Dan dalil ini menunjukkan bahawa bolehnya kita mengucapkan kata Sayyidun. Jangan kepada Nabi SAW. Bahkan pada selain Nabi pun diperbolehkan sebut Sayyid. Akan tetapi bolehnya hal ini dengan dua syarat lah. Tidak boleh diucapkan pada orang munafik atau fasik. Itu pertama dia. Orang tak boleh kata pemimpin ketua kami orang munafik. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. La taqulu lil munafiqi Sayyidun. Fa innahu iyyaku Sayyidun faqad askhattum rabbukum azza wa jalla. Janganlah kalian mengatakan pada orang munafik sebagai sayyid. Kalau jika dia menjadi sayyid, maka kalian telah menjadikan Rabb kalian marahnya. Hadis riwayat Abu Daud nombor 4907. Albani mensahihkan hadis ni. Yang kedua, tidak boleh berlebih-lebihan. Ini syarat kedua dah. Dia sebut sayyid, sayyidina ke apa, tidak boleh berlebih-lebihan. Inilah yang dilarang dalam hadis Abdullah bin Syikhir. Dah. Abdullah bin Syikhir dalam kerana ada unsur nak lebih hak dah. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Syarah Sahih Muslim juzuk ke-15 muka 17 dah. Kerana apa yang diucapkan dalam hadis Abdullah bin Syikhir berupa ucapan engkau adalah pemimpin kami atau engkau adalah orang yang paling utama di antara kami. Dari segi maknanya semuanya benar belaka. Akan tetapi Nabi SAW ketika mendengar pujian ini secara berlebih-lebihan terlebih lagi, itu terjadi ketika Amul Wufud pada hari tahun delegasi banyak dah. Di mana orang baru masuk Islam dikhawatirkan tauhid mereka masih lemah lagi. Bahkan Nabi SAW mengingatkan mereka takut jadi syirik. Menuhaikan Nabi lah. Al-Khattabi berkata, wa innama mana'ahum fima nura an yad'uhu sayyidan ma'a qawlihi anna sayyidan walid Adam wa qawlihi lin nabiy Quraizah qumu ila sayyidikum yuridu Sa'ad bin Mu'adh min ajli annahum qawmun hadithun ahdahum bil Islam fakanu yahsabuna anna sayyidah bin nubuwah kahiya bi asbabid dunya wa kana lahum ru'usa yu'azzimunahum وينقادون لأمرهم ويسمونهم السادة فعلمهم الثناء عليه وأرشدهم إلى الأدب في ذلك فقال قولوا بقولكم يريد فقالوا بقول أهل دينكم وملتكم وأدعوني نبيا ورسولا كما سماني الله عز وجل في كتابه ولا تسموني سيدا كما تسمون رؤوساءكم وعزماءكم إني لا تجعلوني مثلهم فإني لست كأحد إذ كانوا يسودونكم بأسباب الدنيا فأنا أسودكم بالنبوة ورسالتي فسموني نبيا ورسولا. Jadi dia kata menurut kami beliau melarang beliau melarang mereka dari memanggilnya dengan sayyid. Sedangkan beliau bersabda, aku adalah pemimpin para manusia. Dan sabda beliau kepada Bani Quraizah, berdirilah dan sambutlah pemimpin kalian. Dan yang beliau maksud adalah Sa'ad bin Mu'adh, tidak lain kecuali kerana mereka adalah orang yang baru sahaja masuk Islam. Dan mereka menganggap bahawa siyadah kepimpinan dan kenabian sama sahaja dengan sebab-sebab kepimpinan duniawi. Di mana mereka memiliki pemimpin yang mereka agungkan dan mereka tunduk dengan perintah-perintahnya dan mereka menamai pemimpin mereka dengan sahadat para sayyid. Oleh kerananya Rasulullah SAW mengajar kepada mereka adab dalam hal itu. Dan beliau bersabda, ucapkanlah dengan ucapan kalian. Yang beliau maksudkan adalah ucapkanlah sesuai dengan ucapan para pemeluk agama kalian. Dan panggillah aku dengan panggilan Nabi dan Rasul. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menamaiku dengan nya dalam Al-Quran.
abduhu wa rasuluhu. Dan janganlah kalian menamakan aku dengan Sayyid, sebagaimana kalian menamai para pemuka-pemuka kalian, pimpin-pimpin kalian lah. Dan pembesar-pembesar kalian, janganlah kalian jadikan aku seperti mereka, kerana aku tidaklah sama dengan satu pun dari mereka. Kerana mereka memimpin kalian dengan sebab-sebab duniawi, sedangkan aku memimpin kalian dengan sebab kenabian dan kerasulan. Maka namailah aku dengan Nabi dan Rasul. Ma'alim Sunan Al-Khattabi, juz keempat, muka 112. Situlah nak. Jadi jika ada orang memuji kita secara berlebihan, maka hendaknya kita tegur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin fahsu fi wujuhihim at-turab." Jika kalian melihat orang yang suka memuji, maka lemparkanlah tanah ke wajah mereka. Hadis riwayat Muslim nombor 3002 lah. Hal ini dikarenakan pujian boleh menyebabkan seorang itu menjadi ujub dan bangga sehingga pahalanya sirna. Dan begitu juga hadis Anas, ketika ada orang yang datang lalu mengatakan pada Rasulullah, "Wahai orang-orang terbaik di antara kami, wahai putera yang terbaik di antara kami," dan maka semua ini maknanya benar lagi ya. Kerana Nabi SAW berasal dari Quraisy dari Bani Hashim, yang ini adalah kabilah terbaik. Akan tapi ketika mereka berlebihan, maka Nabi SAW menegur mereka, wahai manusia sekalian, ucapkanlah kata-kata yang wajar saja bagi kalian, dan janganlah kalian sekalian disesatkan oleh syaitan. Semua pujian ini benar, akan tapi ketika dikhawatirkan akan timbul ghulu, berlebih-lebihan melampau, maka Nabi SAW menegur mereka dah. Benda tu betul, tapi dia takut melampau, nampak meh-meh. Nada tu nampak macam nak akad Nabi lebih sangat dah. Takut je syirik kan. Lalu menjelaskan bahawa pujian tersebut aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Sehingga ketika kita memuji seorang, jangan sampai kita berlebihan. Seperti qasidah yang terkadang dibacakan di acara maulid. Jadi acara maulid ni kadang-kadang ada tu jadi macam over lah. Fa'in mujidaka min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhil wal qalam. Sungguhnya di antara kedermawanmu adalah dunia dan akhirat, dan di antara keilmuanmu adalah ilmu lauh dan ilmu qalam lah, ilmu lauhul mahfuz ni. Ini tidak benar, kerana ini pemberian kedudukan pada Nabi SAW melebihi kedudukannya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, "Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah." Aku tidak senang kalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang telah diberikan oleh Allah kepadaku. Hadis riwayat Ahmad nombor 12,501. Hadis riwayat Nasa'i Sunan Kubra 10,000 ni. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahawa di antara kedermawanan Nabi SAW adalah dunia dan akhirat? Lalu kedermawanan Allah yang mana dah? Jika semua disebab kepada Nabi SAW, lalu mana kedermawanan Allah? Bolehkah Nabi berlaku dah? Sebab Nabi ni bagi pok-pok tazah menampar ke apa, jadi Nabi ni jadi limpah Tuhan dah. Zat Tuhan juga lah. Pancara. Dalam hadis di atas kita dapati ketika sahabat mengatakan anta sayyidina, maka Nabi SAW langsung menjawab Sayyidullah. Sayyid sesungguhnya adalah Allah. Untuk memberikan pelajaran kepada mereka kerana mereka baru sahaja masuk Islam, sehingga ucapan mereka kedermawanan Nabi SAW adalah dunia akhirat. Seolah Nabi ni ada khazanah dunia akhirat. Adalah salah. Kita tahu bahawa dunia yang kita dapat, rezeki yang kita peroleh, juga hidayah untuk mengerti akhirat, semuanya dari Allah SWT juga, bukanlah dari Nabi SAW. Allah SWT firman, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan." Akan tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Surah Al-Hujurat ayat 7. Nabi hanyalah asbab sahaja untuk seorang mendapatkan hidayah, akan tapi beliau tidak boleh memberikan hidayah. Allah Ta'ala firman tentang Nabi SAW yang tidak boleh memberikan hidayah kepada pak saudara dia, pamannya yang sangat ingin cintai. "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwal alim bil muhtadin." Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, yang cintainya. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Surah Al-Qasas ayat 6. Kita mestilah tetap harus berterima kasih kepada Nabi SAW. Akan tapi perlulah kita ketahui
Bahawa semua kedermawanan berasal dari Allah SWT jua. Jangan sampai kita memuji Nabi SAW dengan pujian yang berlebih-lebihan. Sampai seorang ulama mengatakan tentang pujian kedermawanan Nabi SAW adalah dunia dan akhirat. Bukan main-main, ulama tak guru dah. Jika diberikan pada Allah SWT, maka sungguh bagus pujian ini. Dah. Kedermawanan Allah adalah dunia akhirat. Ini tak kedermawanan Nabi dah. Jadi Nabi pun Tuhan. Juga ucapan dan di antara keilmuanmu adalah ilmu yang lah dan ilmu qalam ni. Lahul mahfuz dah. Jika diberikan kepada Allah sangatlah sesuai. Adapun jika diberikan pada Nabi SAW, maka sangatlah tidak sesuai kerana Nabi SAW tidaklah mengetahui ilmu ghaib. Bahkan ketika isterinya iaitu Aisyah dituduh berzina sahaja pun Nabi SAW tidak mengetahuinya. Sehingga turunlah ayat yang memberitahukan bahawa Aisyah tidaklah berzina. Sehingga ketika kita mengatakan bahawa Nabi SAW mengetahui ilmu ghaib, maka ini pujian yang berlebih-lebihan. Yang isinya adalah kesyirikan. Boleh bawa syirik lah dah. Oleh kerananya seorang tidak boleh membaca qasidah ini dah. Qasidah burdah ini tak boleh. Adapun jika pujian tersebut bagus, maka tidak ada masalah untuk seorang memuji Rasulullah SAW. Dan kita semua suka untuk memuji Nabi SAW kerana beliau orang yang paling utama untuk kita puji. Jadi hukum mengucapkan Sayyidina untuk Rasulullah, pertama hukumnya makruh. Ada kata secara mutlak, ada kata diucapkan di hadapan Nabi SAW saja. Pendapat kedua, hukumnya boleh. Ini pendapat yang kuat dengan syarat. Pertama, tidak boleh diucapkan pada orang munafik atau yang fasik. Tidak boleh berlebihan. Yang kedua lah. Jadi kesimpulan bab ini, peringatan pada para sahabat agar tidak bersikap berlebih-lebihan terhadap beliau, terhadap Nabi lah. Yang kedua, orang yang dipanggil dengan panggilan engkau adalah Tuhan kami, hendaknya yang menjawab Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Jadi kita boleh wajak. Ada kita ya Sayyidina Tuhan kami, kata Tuhan sebenar adalah Allah. Kita boleh wajak Sayyidina Allah dah. Sayyid sebenarnya Allah dah. Jadi Rasulullah SAW memperingatkan pada para sahabat agar tidak terseret dan terbujuk oleh syaitan. Padahal mereka tidak mengatakan kecuali yang sebenarnya. Jadi para sahabat ni tak tipu syaitan lagi, tapi nak bawa kepada tipu syaitan dah. Yang keempat, Rasulullah SAW tidak menginginkan sanjungan dari para sahabat yang melampaui kedudukannya yang sebenar. Dengan sabdanya, aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang sebenarnya yang telah diberikan kepadaku oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.